bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan pastinya di mana semalam jika anda ikuti laporan kami ada melaporkan bahawa Negeri Sarawak iaitu Kerajaan Negeri Sarawak mewujudkan inisiatif itu satu dokumen sementara yang kepada kanak-kanak yang tiada taraf warga negara di negeri itu untuk mendapatkan pendidikan, peluang-peluang yang sewajarnya kepada anak-anak ini termasuk dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi kita nak memahami bagaimana dokumen ini akan memberi impak yang besar kepada kehidupan kanak-kanak yang tiada taraf warga negara ini. Dan antara pejuang yang cukup hebat, terutama kalau kita nak bercakap di tengah kota raya Kuala Lumpur ini, saya nak bersama dengan Siti Rahayu Baharin, pengasas bersama buku Jalanan Caukit dan juga aktivis pendidikan. Siti Rahayu, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Mesra untuk saya panggil sebagai Cikgu Ayu kerana anak-anak di Caukit, di buku Jalanan Caukit juga asyik panggil Cikgu Ayu, Cikgu Ayu. Jadi dalam perbincangan ini saya nak panggil Cikgu Ayu juga. Cikgu Ayu, mungkin respon awal lah melihat kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kepada anak-anak yang kanak-kanak yang mungkin yang tiada taraf warga negara ini untuk mendapatkan pendidikan, akses lain yang sewajarnya untuk mereka ini. Respon, Assalamualaikum. Saya terus nak respon kan sebab saya sangat excited. Terima kasih Ashraf dan Awani kerana menjemput dan kerana sentiasa menengahkan isu pendidikan anak-anak, tidak mengira siapa anak-anak itu. Respon pertama saya kepada Kerajaan Negeri Sarawak adalah tahniah dan terima kasih. Kerana perkara yang dilakukan oleh Negeri Sarawak ini adalah perkara di mana seseorang yang berkhidmat kepada negara yang memahami kepentingan hak kemanusiaan dan hak pendidikan. Kerana itu ini adalah salah satu langkah yang sangat progresif daripada Negeri Sarawak dan terima kasih kerana menjadi tauladan untuk semua negeri lain dan saya juga berharap kerajaan pusat juga akan mengambil langkah seperti mana yang telah Kerajaan Sarawak mulakan. Cikgu Ayu mungkin boleh kongsikan dari segi pengalaman juga kerana Cikgu Ayu telah bertahun sebenarnya bersama dengan anak-anak tapi dalam konteks di tengah kota raya di tengah ibu negara ini, anak-anak yang tiada taraf warga negara, yang tidak sah taraf dan sebagainya. Jadi anak-anak ini perlu mendapat akses pendidikan. Bagaimana sebenarnya langkah yang perlu dilakukan? Apakah langkah yang wajar dalam memastikan mereka ini terus mendapat akses pendidikan yang sewajarnya? Pada masa sama dapat seperti bantuan kesihatan dan pelbagai perkara asas yang perlu menjadi ruang dan juga yang mampu untuk mengangkat taraf hidup mereka sebagai seorang manusia di tengah ataupun di dalam negara Malaysia ini. Cikgu Ayu. Okey. Saya nak mula dulu sebab kita berada di Awani, mungkin satu negara tengok, so kita boleh jadikan ini sebagai satu advokasi pendidikan tentang hak kanak-kanak. Konvensyen Hak Kanak-Kanak yang diterima pakai oleh Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 20 November 1989. Lama dulu, 1989, tahun adik ketiga saya dilahirkan. Mengandungi perkara 1 hingga perkara 54. Antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hak pendidikan dan perkembangan kanak-kanak ni terkandung pada perkara 6, perkara 18, perkara 27, perkara 28 dan perkara 29. Dan perkara-perkara ni bercakap tentang apa tahu? Bercakap tentang pengiktirafan bahawa setiap kanak-kanak ni ada hak sedia ada untuk hidup. Hak sedia ada untuk hidup. Dan setiap negara mestilah memastikan sebanyak mungkin kewujudan dan perkembangan kanak-kanak di negara yang kanak-kanak itu diami. Perkara ini perkara asas, perkara yang sangat asas. Dan bayangkan, kanak-kanak tanpa mengira, kalau di Malaysia, kanak-kanak berumur 12 tahun wajib ke sekolah. Wajib. Tetapi yang diambil kira juga adalah keresan anak-anak ini. Jadi, ada ramai anak-anak yang tidak bernegara. Contohnya, sebagai contoh adalah anak-anak saya di Caukit. Mereka dilahirkan di Malaysia tetapi disebabkan masalah dokumentasi ibu bapa kadang-kadang ataupun masalah kelahiran anak-anak tadi yang tiada bukti kelahiran dilahirkan di Malaysia. Sebagai contoh, anak tu dibuang dan tidak ada bukti resit hospital sebagai contoh, maka tidak dapat didaftarkan. Kita ada beberapa kanak-kanak seperti ini. Dan bayangkan jika anak-anak ini tidak diberi akses kepada benda yang sangat simple.
sangat asas iaitu pendidikan dan kesihatan, bayangkan bagaimana mereka akan membesar di tengah masyarakat. Mereka akan menjadi manusia-manusia besar menggunakan hukum siapa yang paling kuat, dia juara. Survival of the fittest. Mungkin itu. Dan bila itu terjadi, ianya akan menyebabkan pelbagai masalah. Mereka ini ada dalam masyarakat. Bagaimana kanak-kanak dapat berkembang adalah apabila kanak-kanak menerima hak pendidikan sewajarnya. Di Chowkit, di buku Jalanan Chowkit, kita telah dapat buktikan. Sebagai contoh, kita ada kanak-kanak berumur 13 tahun sekarang. Dia bersama kita semasa dari umur dia 7 tahun. 7 tahun, sekarang 13 tahun dia di perjalanan. She can code, dia boleh code. Dia menulis dengan sangat cantik. Tahun lepas dia adalah antara pemenang pertandingan Celcom Young Maker Award. Dan dia dapat berbahasa Jepun setakat nak memperkenalkan diri dan berkomunikasi. Dia boleh berbuat demikian. Dan anak ini baru-baru ni dia menjadi host untuk rancangan keuangan, Celik Keuangan untuk Youth Future Skill. Ya. Perkara macam ni boleh terjadi kerana dia diberi akses kepada pendidikan. Dan satu, Ashraf, yang saya nak ingatkan semua adalah bila mana kita memberi anak-anak ini akses kepada pendidikan dan juga kesihatan seperti mana yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak semalam, kita sebenarnya tidak mengambil hak mana-mana rakyat Malaysia. Kita tidak. Kita sebenarnya memberikan hak kepada manusia. Ingat, dalam Islam, perkara pertama bila seorang kanak-kanak itu lahir adalah hak kanak-kanak itu. Benda itu diajarkan, asas kemanusiaan. Memberi hak kepada setiap insan yang lahir. Hamba Allah kan? Dan setiap tahun kita di negara seperti Malaysia yang majoritinya beragama Islam, kita menyambut sambutan hijrah, ma'al hijrah. Kan? Di mana kita nampak sendiri Rasulullah berpindah daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain untuk tujuan penambahbaikan. Ini berlaku kepada anak-anak ini, kepada ibu bapa anak-anak ini, dan anak-anak ini dilahirkan di Malaysia, berada di tanah ini. Pada kita, pendidikan yang diberi kepada anak-anak ini mampu menjadikan anak-anak ini modal insan seperti mana kanak-kanak lain. Jadi tidak akan ada diskriminasi. Diskriminasi kepada setiap kanak-kanak hanya kerana mereka tidak ada dokumentasi wajar dihentikan sekarang. Saya rasa ada pelbagai cara yang dapat kita laksanakan di peringkat Kementerian Pendidikan untuk mengatasi masalah ini dan membuka ruang pendidikan. Jika bukan di sekolah-sekolah kerajaan, saya rasa perkara basic yang boleh dibuat adalah untuk membenarkan anak-anak ini berada di alternative learning center, sekolah-sekolah alternatif yang didirikan untuk anak-anak mungkin bukan warga negara, tetapi mereka diberi akses untuk duduk peperiksaan awam Malaysia sebagai contoh. Perkara itu penting. Bila mereka dapat menduduki peperiksaan awam Malaysia, mereka dapat bergerak setapak ke hadapan. Mungkin jika pada umur 22 tahun, lepas 18 tahun, mereka dapat membuktikan bahawa saya ada menduduki peperiksaan awam Malaysia dan dari peperiksaan ini dapat menunjukkan bahawa saya ni adalah modal insan yang terbaik untuk Malaysia. Mungkin dia boleh apply untuk kereatan selepasnya. Tapi saya faham semalam antara yang diperkatakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah mereka ingin memberi akses kepada pendidikan dan kesihatan tanpa menjanjikan kereatan. Yeah. Betul, ini adalah langkah yang sangat progresif di mana let us do it step by step. Kita pastikan setiap orang yang berada di tanah Malaysia ini tahu membaca, mengira, menulis. Perkara 3 basic things. Dan kemudian kita boleh masukkan ilmu-ilmu lain agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Itu antara salah satu hak kanak-kanak. Kehidupan yang baik. Yeah. Bagaimana kanak-kanak akan mendapat kehidupan yang baik jika mereka tidak ada pendidikan untuk mendokong mereka. Sebagai contoh saya bagi Ashraf, baru-baru ini tular di media sosial yang ada kanak-kanak pelarian. Yeah. Saya tak nak sebut dari negara mana, ada kanak-kanak pelarian yang berada di tengah kota raya meminta sedekah dengan cara kasar. Yeah. Dan kita pun netizen sangat marah
macam ni lah, itulah kalau kita bagi diorang ni masuk negara kita. Tapi kita perlu ingat satu benda. Anak-anak ini seawal hidup lahir, dia tahu perut dia lapar, dia perlu makan. Macam mana dia nak cari rezeki untuk makanan dia? Dia rasa yang diajarkan kepada dia adalah untuk meminta-minta. Dan kalau orang tak minta, dia will struggle to cari juga benda macam tu. Tapi kerana itu cara dia, itu sahaja yang dia tahu. That's the only means yang dia tahu untuk meneruskan kehidupan, kelangsungan hidup dia sebagai kanak-kanak. Kerana kita tidak memberi dia hak untuk belajar. Ya. Hak untuk menuntut ilmu adalah penting. Cikgu Ayu, berbaki kurang 2 minit perbincangan kita ini. Mungkin secara ringkas 1 minit mesej kepada Kementerian Pendidikan, kerana isu ini asasnya adalah Kementerian Pendidikan. Jalan penyelesaiannya boleh hadir daripada Kementerian Pendidikan untuk membantu anak-anak yang mungkin tiada dokumentasi, anak tidak sah taraf ini untuk mendapat akses pendidikan yang sewajarnya. Mesej Cikgu Ayu secara ringkas kepada Kementerian Pendidikan. Saya sangat memohon kepada Kementerian Pendidikan dan kami telah buktikan di buku Jalanan Cawkit. Saya rasa sekolah alternatif di Borneo Komrat di Sabah juga telah buktikan. Ada beberapa lagi sekolah seperti Yayasan Cawkit, Dignity School for Children telah buktikan bahawa dengan memberi akses kepada pendidikan kepada anak-anak ini, mereka dapat menjadi modal insan yang sangat baik untuk negara. Dan Kementerian Pendidikan saya rasa patut mengambil langkah yang lebih progresif, kerana saya percaya setiap insan di Kementerian Pendidikan percaya bahawa pendidikan adalah alat perubahan bangsa. Adalah alat yang menjadikan kanak-kanak modal insan yang hebat untuk diri mereka sendiri dan seterusnya untuk masyarakat. Saya percaya Kementerian Pendidikan lebih tahu. Jika kita boleh bekerjasama, saya rasa semua orang aktivis pendidikan, semua orang yang berada di landasan pembangunan pendidikan kanak-kanak bersedia untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, dan saya percaya di Kementerian Pendidikan kita ada ramai yang cakna hal ini. Baik. Ini masa kita bersama. Masa pendidikan anak-anak. Baik, terima kasih Cikgu Ayu ataupun Siti Rahayu Baharin, pengasas bersama buku Jalanan Cawkit yang juga aktivis pendidikan, bercakap soal isu pendidikan, memperjuangkan isu pendidikan bagi anak-anak yang tiada dokumentasi, dan ini penting, dan juga mengambil maklum kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian sahaja fokus minggu depan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.